Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, kita telah tamat 3 kategori bab ini. Sekarang ni kita masuk kepada bahagian yang terakhir. Bahagian yang keempat dia panggil al-munjiyat. Dalam bahasa Arab kata al-munjiyat, iaitulah perkara-perkara yang menyelamatkan kita. Jadi dulu kita kenal penyakit, kita dah kenal masalah-masalah yang timbul. Sekarang ni kita nak mencari penawar. Bagaimana nak menyelesaikan masalah yang sudah berlaku. Dosa sudah terjebak, maksiat sudah dilakukan. Maka sekarang ni kita mula dengan at-taubah. Jadi pintu taubat sentiasa terbuka selagi nyawa belum sampai di halkum. Alhamdulillah, rahmat Allah SWT sangat luas. Jadi kita jangan persempitkan apa yang diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam buku terjemahan ini panggil bab yang ke-26, At-Taubah. Bab kitabut taubati wa zikri syurutiha wa arkaniha wa ma yata'allaqu bidzalik. Bab yang ke-26 di dalam kitab yang bahagian yang keempat, iaitulah taubat, syarat-syaratnya, rukun dan segala yang berkaitan dengannya. Jadi kita nak taubat, bagaimana syarat, bagaimana yang pertama sekali kelebihan taubat itu sendiri dan arahan Allah supaya kita bertaubat. I'lam anna az-zunuba hijabun 'anil mahbub. Ketahuilah bahawa dosa merupakan penghalang antara manusia dengan Tuhannya. Kita nampak simple ya, tak ada masalah. Sudah buat dosa boleh makan, tidur pun lena, kan, berjalan sana sini boleh. Tapi sebenarnya hati manusia itu telah terdinding daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, berpaling meninggalkan perkara-perkara yang menjauhkan seseorang daripada Allah adalah merupakan suatu kewajipan. Maknanya kita wajib bertaubat, hukumnya wajib bukan sunat. Proses ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya melainkan melalui 3 perkara. Yang pertama, ilmu. Kita tahu itu dosa, dan kita tahu bagaimana nak meninggalkannya dan nak bertaubat daripadanya. Yang kedua, an-nadam, iaitulah penyesalan terhadap kesalahan yang lepas, dosa-dosa yang lalu. Yang ketiga, al-azam, iaitulah keazaman untuk menjadi orang baik dan tak mau lagi kembali melakukan perkara yang tidak baik. Ini dia panggil, bila kita nak taubat, 3 perkara ini proses dilalui. Bermula dengan ilmu, kita tahu benda itu tak baik. Kemudian kita menyesal di atas yang lepas. Dan yang ketiga, berazam untuk menjadi orang baik. Jika seseorang tidak mengetahui bahawa dosa yang dilakukan itu adalah faktor yang menjauhkan dirinya daripada kekasihnya, daripada Allah, dia tentu tidak akan menyesal terhadap dosa tersebut. Ini di antara punca kita tak bertaubat sebab kita rasa tak berdosa, rasa tidak berdosa. Sebab itu para ulama mengatakan di antara maksiat dengan perkara rekaan bid'ah dalam agama itu bahaya bid'ah. Sebab orang buat maksiat, dia tahu dia maksiat, dia taubat. Tapi orang buat bid'ah, dia kata tak ada, kita buat benda baik, apa salahnya? Ini di antara punca manusia tidak bertaubat. Dia sekali-kali tidak akan menyesal atau merasa sakit dengan penyelewengannya itu. Jika hatinya tidak merasa sakit, sudah tentu dia tidak akan kembali ke jalan yang sebenarnya. Macam kita juga, kadang-kadang kita tahu kita sakit, nak pergi jumpa doktor kan tidak? Tak jumpa. Nak pergi buat apa jumpa orang sakit? Kecuali ada satu mazhab baru, dia panggil mazhab takaful ataupun insurans. Hak ni memang dia suruh jumpa doktor tak? Doktor mari, awak ni penat sangat kerja, masuk dia, rehat dulu 2 hari sini sebab dia nak claim dengan syarikat. Kita pun alang-alang dah bayar setiap bulan, duduklah rehat sini 2 hari. Dapat juga orang hantar bunga 2-3 jam buat mari kan. Itu je orang yang suka duduk di hospital. Mana orang yang tak sakit dia tak pergi. Sama juga bila kita tak sedar kita berdosa, kita rasa nak taubat ke tidak? Ada orang ni bila kita kata, mari kita sama istighfar, apa salah saya? Subhanallah, dia kata dia tak bersalah. Kita sama-sama kita boleh act lah tak bersalah. Tapi dengan Allah macam mana kita nak kata kita tidak bersalah? Kan?
Jika hatinya tidak merasa sakit, sudah tentu dia tidak akan kembali ke jalan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia supaya bertaubat. Seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu mendapat kejayaan. Jadi di sini dalam bahasa Arab dia panggil tubu, bermaksud al-amru, maknanya arahan. Allah kata taubat. Maka taubat itu menjadi satu perkara yang wajib, yang mesti kita kena lakukan. Surah An-Nur ayat 31. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, di dua arahan kita sudah terima. Surah At-Tahrim ayat 8. Ayat yang ketiga, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa mensucikan diri, membersihkan dirinya, sama ada daripada dosa yang secara tak nampak, yang batin, ataupun bersih daripada kotoran. Jadi dua-dua tu Allah Ta'ala suka. Kalau kita comok, ya kotor. Kalau orang tanya kenapa kotor ni? Zuhud lah, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam at-taharah, bersuci itu salah satu daripada ajaran kita. Tapi manusia hari ni yang comok itulah dia kata wali besarnya. Pula. Ni jangan main ni, wali besar. Baju dia cari, dia pun tak mandi, rambut dia kusuk masai begitu. Kita kata itu menyalahi peraturan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbut tawabin, surah Al-Baqarah ayat 222. Biasanya menjadi kebiasaan para ulama apabila menulis tentang bab, dia akan mula dengan Al-Quran. Kemudian diikuti dengan hadis-hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, Ya ayyuhan nas, tubu ila rabbikum, tubu ila rabbikum, fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah sebanyak dengan sesungguh-sungguhnya. Nabi kita suruh bertaubat dengan sungguh-sungguh. Saya sendiri, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali pada setiap hari. Subhanallah. Nabi kita, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi benda yang ajaib Nabi kita tunjukkan kepada kita, dia tak berdosa. Nabi ini sifat dia maksum. Nama apa sifat Nabi? Maksum. Arti maksum, orang yang terpelihara daripada dosa. Mana dia tak perlu bertaubat dah sebab dia tak ada dosa. Tetapi oleh kerana dia nak didik kita, nak ajar kita, maka pendidikan melalui perbuatan. Contoh melalui tauladan, itu lebih besar. Jadi buat dulu, barulah patut kita ikut. Kita kata kalau Nabi 100 kali, kan? Takkan aku tak nak 100 kali juga taubat. Kita confirm ada dosa. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, hadis ini panjang. Diriwayat juga oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdihil mu'min min rajulin fi ardi dawiyatin muhlikatin." Ila akhir hadis. Tengok terjemahan dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat gembira dengan taubat hambanya yang beriman. Allah bila kita taubat, Allah suka. Lebih dari gembiranya seorang lelaki yang berada di suatu padang gersang yang luas dan boleh mengundang maut. Mana kita naik masuk tengah padang pasir yang tak tahu nak pergi ke mana. Masa tu GPS bukannya ada kan. Kalau ada GPS pun dia punya line tak ada. Macam mana mau cari nak jalan keluar? Ini sukar. Itu bandingan. Dia membawa kenderaan, makanan dan minuman yang mencukupi bersamanya. Kenderaan dia unta lah ataupun kuda. Makanan dia ada atas kenderaan itu. Sehingga pada suatu masa dia tertidur. Dia pergi bawah pokok, dia tidur. Mungkin kenderaan dia tadi tidak diikat dengan baik ataupun dia tak sempat ikat. Apabila terjaga dari tidurnya, dia mendapati tunggangannya telah tiada. Subhanallah. Bayangkan macam mana duduk tengah padang pasir,
Nak lari keluar tak boleh, makanan sudah tidak ada, kenderaan kita sudah hilang. Cemas, boleh bayang tak? Kita ni turun-turun kereta, tengok dalam poket handphone tak ada, merah dah mukanya. Uber dah pergi dah. Macam nak buat? Sudahlah. Ni bayangkan makanan dia, hidup mati dia di padang pasir ni. Mana bandingan yang Nabi buat ni sangat orang panggil tinggi dia punya gambaran yang kita nampak. Lalu dia pergi mencarinya di serata tempat sehinggalah dia kehausan. Jadi cari-cari tak nampak juga. Dia pun berkata dalam hatinya, lebih baik aku kembali ke tempat pertama tadi dan tidur di sana menunggu mati. Sian, dia nak mati dah lah. Maknanya kecewa dah dia. Harapan sudah tidak ada. Lalu dia meletakkan kepalanya di atas lengannya untuk menunggu mati kerana kehausan. Tapi dia masih lagi tidur di atas, walaupun dia dalam keadaan begitu, dia masih lagi beramal dengan cara tidur yang baik. Apabila dia terjaga, tiba-tiba dia mendapati kenderaan dan segala bekalan, minuman dan makannya ada di sini. Subhanallah, sedar-sedar celik, kuda tu ada dekat kepala dia. Masya Allah, aku pergi santai-santai tadi, pergi ronda-ronda kawasan mungkin. Dia pun bergembira. Dia bergembira sampai dia kata apa? Anta abdi wa ana rabbuk. Masya Allah, dia keluar kata-kata yang terlalu orang panggil teruja sangat dah. Mula hamba aku, akulah Tuhan kamu. Katakan terbalik dia punya ayat. Terlalu gembira dia. Nabi kata apa? Tetapi ketahuilah bahawa Allah bergembira dengan taubat hamba-Nya yang beriman lebih daripada kegembiraan lelaki tersebut. Maksudnya kita ni kalau kadang-kadang bila tengok orang buat tak baik, kita nak suruh mati lalu. Biar confirm dia ni neraka. Itu bahasa yang diguna oleh manusia. Tapi Allah didik kita tak. Tuhan nak tengok juga orang ni bertaubat supaya dia sangat bergembira dapat masuk dalam syurga yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Taala suka tengok dua orang hamba dia ni atas dunia dulu, yang ni bunuh kawan ni. Kawan ni masuk syurga dengan sebab dia dibunuh kerana mati syahid. Tiba-tiba kawan dia yang bunuh tu masuk Islam, masuk syurga juga. Nah, tengok. Nak kata apa? Kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau nak kira neraka dah kawan tu. Tak, dia bunuh orang Islam. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal ahadits fi hadza katsiratun. Terlalu banyak hadis yang memperkatakan tentang taubat. Banyak lagi lah. Ijma' para ulama, ijma' maksudnya setelah sepakat dah seluruh ulama pada masa itu bahawa mewajibkan seseorang itu bertaubat daripada dosanya. Mana tak ada kata khilaf lah, dosa ni boleh taubat tak? Mesti kena taubat. Kerana ia merupakan perkara yang membinasakan dan menjauhkan daripada Allah Azza wa Jalla. Dosa itu membinasakan orang daripada Allah, maka kita wajib bertaubat. Kerana itu dia wajib serta-merta menjauhkan diri dari melakukannya. Jadi ada setengah kitab lain dia hurai balik, menangguhkan taubat itu perlu kepada taubat lain pula. Pasal tu kita kadang-kadang duduk tanya, bila nak sembahyang sunat taubat sini? Masjid ni lah, dia tanya AJK masjid. Sebab apa saya nak taubat ni? Lah, tak payah tunggu majlis taubat perdana. Kita taubat je hari-hari. Kita yang kita buat pagi ni sampai petang kita hidup balik, malam kita taubat. Kan dalam hadis Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu taubat siang untuk orang yang bersalah malam, taubat malam untuk orang yang bersalah pada waktu siang. Jadi kita hari-hari je kita taubat. Nak tidur je bertaubat. Semalam ada orang tanya, dia kata, Ustaz, saya ni diarah oleh ketua dia supaya buat solat taubat perdana pagi waktu duha. Boleh tak boleh? Saya kata tanya soalan dulu, adakah solat taubat pertananya? Nak tanya duha tak duha tu. Yang pentingnya waktu tidak waktu larangan solat, boleh je kita solat. Tapi dia kata saya tak kira yang tu, saya nak kira waktu tu. Macam-macam orang dia. Bertaubat adalah kewajipan yang berterusan kerana manusia tidak sunyi dari melakukan kesalahan. Kita ingat, jangan kata tak ada dosa. Kita pasti akan melalui sepanjang hari kita ni, ada je. Kalau kita tak bercakap benda tak baik, kita dengar benda tak baik, dia akan ada. Jika tiada maksiat dari anggota badannya, tengok, ini dia punya nak suruh kita tahu kenapa kita kena taubat.
Tak ada maksiat dari anggota badannya. Alhamdulillah, daripada pagi subuh tadi kita tak keluar daripada rumah. TV pun tak buka, radio pun tak dengar. WhatsApp pun kebetulannya habis top up. Habis dia punya kredit, tak buka juga hari ni. Betul tak? Maknanya tak ada lah dosa-dosa fizikal tu sudah tidak ada. Mungkin maksiat datang dari hatinya yang berazam melakukan maksiat. Masya Allah. Oh, dia kata silap hari ni. Kalau ada ni kita boleh buat benda ni ataupun dalam perasaan dia sendiri timbul perasaan riak atau perasaan takabur, hasad pada orang. Jadi ada juga tak ada fizikal, dia mari dalam hati. Kalau tidak dari hati, ni ada lagi tahap yang ketiga, kemungkinan mari. Mungkin datang dari perasaan was-was yang dicetuskan oleh syaitan, yang sentiasa cuba mengeliru dan melalaikannya dari mengingati Allah Azza wa Jalla. Akan mari juga perasaan. Seterusnya, jika maksiat bukan dari perasaan tersebut, mungkin ia datang dari kecuaian dan kealpaannya untuk mengenali Allah, sifat-sifat serta perbuatan Allah, af'alullah. Semua perkara tersebut adalah kekurangan yang mana tiada seorang pun dari seorang manusia yang selamat darinya. Artinya, terjebak dengan dosa dan mungkar ini pasti kena. Kalau tidak fizikal, hati. Kalau tidak hati, was-was, perasaan mari. Dia akan melalui, syaitan tak akan tinggal mana-mana lorong yang dia sempat menggunakannya. Kadar diri manusia masing-masing berbeza. Yang pasti, mereka pada asasnya tetap ada kekurangan. Pada asasnya kita ada kekurangan. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kita minta dengan Allah Ta'ala selamat dan kesejahteraan. Kerana itulah Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud. Nabi kita bersabda, Innahu la yughanu ala qalbi. Innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya bisikan syaitan kadang-kadang terngiang-ngiang di hatiku. Dia mari nak kosek, nak goda Nabi. Lalu aku minta pengampunan daripada Allah Ta'ala sebanyak 70 kali sehari semalam. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi kita kena ingatlah, bila kita teringat salah satu benda dalam lintasan hati contohnya, itu semua tu permainan syaitan. Jadi kita banyak istighfar, astaghfirullah. Ada je lintasan yang tak baik dalam perasaan kita, astaghfirullah. Maknanya bila kita potong hiu lah kata orang. Syaitan nak mari, kita sekat, astaghfirullah, atubu ilaika ya Allah. Jadi lidah kita biar basah dengan benda-benda yang tak baik. Tak seduk marah mengamuk-ngamuk tak payah juga. Kadang-kadang celakamu syaitan ni banyak kerja. Dia pun seronok tak layan dah tu. Kita ni kadang-kadang orang yang provoke kita, kadang-kadang bila kita layan, dia pun seronok lagi. Batu saya ni kadang orang banyak promote dekat Facebook ke dalam grup ke, saya diam, awak tak tahu. Kecuali dia kacau apa ni perkara-perkara yang menyentuh syariat, maka kita tak boleh diam. Kita jadi syaitan bisu pula ketika itu. Kita terpaksa kena jelaskan. Oleh sebab itu Allah SWT memuliakan Nabi SAW dengan firman-Nya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian. Ini mana dosa Nabi tak ada dosa. Allah Ta'ala dah segala dosa dia tidak ada, dan dikata maksum, maknanya terpelihara daripada dosa. Dan Allah menyempurnakan nikmat-Nya ke atas kamu dan memberi petunjuk kepadamu ke jalan yang lurus. Suratul Fath ayat 2. Jika demikian keadaan Nabi SAW, bagaimana pula keadaan umatnya? Nabi beristighfar 70 kali. Dalam riwayat kata dia taubat satu hari 100 kali. Yang dia bersifat tidak berdosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Kita yang confirm berdosa, adakah kita rasa kita maksum, tak perlu bertaubat? Tak. Kita kena taubat. Mereka sepatutnya lebih menggandakan taubat ni. Ada juga orang salah guna dia. Ada ni, contohnya kita kata Nabi kita di antara adab dia, Nabi kita istighfar gini, lepas solat 33 kali. Dia kata 33 kali itu untuk Nabi, kita kena 300 kali.
Itu dia panggil menggunakan akal. Kadang-kadang kita tak boleh nak guna akal sangat dalam masalah-masalah yang ada nas yang menyebut perkara yang sedemikian. Maksudnya yang tadi, ini dalam masalah lebih kepada motivasi. Nabi kata, aku tak berdosa, tapi aku taubat 100 kali, 70 kali istighfar. Jadi kita orang ni, kita berfikir, kalau dia tak berdosa, dia banyak ni, jadi aku yang berdosa ni, patutnya tak bolehlah kurang daripada itu. Apabila taubat yang dilakukan menepati syarat-syaratnya, sudah pasti akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat. Semua orang nak taubat, insya-Allah tidak menjadi masalah. Kita taubat dengan syarat-syarat yang kita akan belajar di sini, maka kita akan selamat. Surah Asy-Syura ayat 25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sedaknya ada kitab tu, cuba baca, ma lam yugharghir. Bahasa Arab ni kalau kena pelik gini, tak penat juga kita ni kalau tak biasa baca. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang itu selama mana nyawanya belum sampai ke halkum. Ini dia panggil sempadan miqat at-taubat. Semua benda ada miqat. Orang haji ada miqat kan. Jadi miqat taubat kita selagi nyawa belum sampai ke halkum. Itu untuk individu. Untuk umumnya, selagi matahari belum terbit di sebelah barat. Kalau dah naik tu habislah, taubat tak jadilah. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dan lain-lain. Hadis-hadis yang membicarakan berkaitan taubat adalah terlalu banyak. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi bawa dalam kitab At-Taubah beberapa ayat Quran dan hadis-hadis yang banyak yang boleh kita jadikan panduan dan juga motivasi untuk terus bertaubat. Tapi dalam kitab yang ada dalam kitab ni pun sudah cukup sebenarnya. Cuma atas kita yang nak ke tak nak. Tamatlah kita muqaddimah tentang taubat. Kita pergi kepada faslun fi bayani aqsamiz dzunub. Fasal pada menjelaskan jenis-jenis dosa. Dosa ni berapa jenis ada? Dia tak sama dosa. Sama juga dengan tingkatan amalan. Amalan yang paling tinggi darjat dia, amalan mana? Fardu. Kemudian mari yang sunat. Yang sunat pun terbagi dua. Ada yang sunat yang muakkad dan ada sunat yang ghair muakkad. Jadi kita belajar ni sini dalam bab dosa dulu. Ketahuilah bahawa akhlak dan sifat manusia terlalu banyak. Tetapi punca berlakunya dosa adalah dari 4 sifat berikut. Ini dipanggil kategori nak mengenali tingkatan ataupun sifat-sifat jenis dosa. Yang pertama dia panggil sifatun rububiyah. Sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Dari sifat ini lahirnya perasaan takabur. Nak jadi orang besar lah, nak jadi ketuanan dia ni. Rububiyah, tulis itu ketuanan. Nak jadi tuan. Kita rasa kita ketua, mana-mana orang lain tak boleh kacau kita. Bila dia ada sifat rububiyah, sifat ketuanan, maka lahirnya perasaan takabur. Kita dah belajarkan dalam sifat-sifat mazmumah dulu. Takabur tu apa definisi dia? Tidak menerima kebenaran dan menghina orang. Itu mana takabur. Berbangga, saya orang paling hebat. Sukakan pujian. Ini masalah belakang ni. Penyakit-penyakit yang telah kita bincangkan. Sukakan al-fakhr, kemegahan. Mencari kedudukan yang tinggi dan seumpamanya. Semua dosa ini membinasakan. Tetapi sebahagian manusia lalai terhadapnya dan tidak menganggapnya sebagai satu dosa. Nasallallahu salamah. Kadang-kadang kan kita ni kadang-kadang tak rasa benda tu berdosa. Pasal itulah kita tak rasa nak bertaubat. Yang kedua, sifat syaitaniyah. Sifat kesyaitanan. Dia lawan hak tadi pula. Dari sifat ini terbitnya perasaan dengki. Syaitan mula nak lawan Adam dengan sebab apa? Sebab hasad, melampaui batas. Helah. Helah banyak juga. Dia nak halalkan benda yang haram, dia kona sana kona sini, akhirnya dapatnya dia. Kan? Berbohong, rancangan jahat, menipu, munafik, menyeru kepada perkara-perkara yang merosakkan dan sebagainya. Sifat yang ketiga dia panggil al-bahimiyah, sifat kebinatangan.
Sifat kebinatangan. Dari sifat ini lahirnya perkara-perkara jahat dan dorongan untuk memuaskan kehendak hawa nafsu, perut dan syahwat, kemaluan secara rakus. Hasilnya akan lahirlah perbuatan zina, nasallallahu salamah, liwat, mencuri dan mencari sesuatu nikmat dunia semata-mata untuk kepuasan hawa nafsu. Yang dia panggil sifat hayawan. Sifat hayawan ni tak adalah dia kira nak seronok je. Hayawan ni tak ada apa dia. Siapa dia bagi dedak, marilah dia kan. Siapa dia bagi makan dia, ikutlah dia. Yang keempat, sifat as-sab'iyah. As-sab'iyah ni dipanggil binatang buas. Hayawan juga tapi hak liar. Lahirnya perasaan marah. Binatang-binatang hayawan yang bengking-bengking ni kira nak marah dia. Dendam dan mengancam manusia. Sama ada dengan membunuh, memukul, merampas harta dan berbagai-bagai lagi akta yang digunakan. Itu semua ada sifat kebinatangan. Sifat-sifat ini berlaku secara berperingkat-peringkat dalam fitrah manusia. Fitrah ni maknanya dalam sifat manusia tu ada peringkat. Pada kebiasaannya, sifat pertama yang mula menceroboh masuk dalam diri seorang ialah sifat kebinatangan. Allah. Binatang ni suka happy dia kira nak hidup yang makan tak. Allah. Kalau bab bunyi bab makan, seronok lalu kita. Masa dia nak makan, dia suka. Sebab itulah kadang-kadang pusat-pusat hiburan tu kenapa banyak sangat? Dia nak pergi seronok situ ya. Itu sifat kebinatangan. Jangan pula pergi kat pusat hiburan awak tulis ini tempat binatang. Jangan marah dia orang tak. Ya. Tapi sifat tu mana? Hayawaniyah ni, bahimiyah sudah ada di situ. Kemudian diikuti dengan sifat kebuasan, sifat hayawan buas yang ganas. Apabila kedua-dua sifat ini terkumpul, dia akan menguasai akal untuk membentuk sifat-sifat kesyaitanan seperti melakukan tipu daya, pembohongan dan helah. Akhirnya sekali sifat ketuhanan ataupun ketuanan tadi akan datang lalu menguasai diri. Dia peringkat-peringkat naik satu-satu. Semua ini merupakan ibu kepada segala dosa dan juga tempat membiaknya bermacam jenis dosa. Dari sana, dosa-dosa tersebut terserlah melalui tindakan setiap anggota badan. Sebahagiannya berlaku melalui hati seperti berfikiran jahat, bid'ah, mereka-reka ibadat yang Tuhan tak ajar. Saya baru dengar ada satu ajaran zikir di tempat kita di Malaysia ni, nama dia zikir megawatt. Baru dengar. Dulu duduk main zikir breakdown ya. Lompat-lompatnya zikir megawatt ni hebat lagi. Tok Syekh dia sedang mencari pengganti sekarang ni. Sebab dia kata Tok Syekh besar dia tu megawatt dia sudah menurun hingga 40 dah silap. Jadi dia sekarang nak train, dia nak cari. Jadi dia panggil lah ustaz-ustaz ni supaya jadi pengganti dia. Sebab dia takut megawatt tu rendah, nanti tak cukup dia punya tenaga. Masya Allah, tabarakallah. Yang saya herannya ada pengikut dia tu. Jadi zikir baru ni, dia punya zikir megawatt nama dia. Baru keluar. Versi baru kita dapat lah. Hak buat dia tu lama dah sebenarnya, baru menonjol. Jangan pergi cari pula ni. Saya bimbang nak bagi tahu kau orang sekarang ni. Kita bagi tahu, nak bagi tahu amaran benda tu, dia pergi cari pula. Dia pun guru megawatt pula, lompat pula kita. Jadi itu dia panggil bid'ah. Nifaq, adanya sifat munafik dalam jiwa dan menyimpan keinginan jahat. Sebahagian yang lain berlaku melalui mata, pendengaran, percakapan, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Kita belajar dalam kitab kita ni anggota zahir yang merusakkan anggota-anggota ini kalau tidak dikawal. Sebahagiannya pula berlaku melalui seluruh anggota tubuh. Semuanya jelas dan tidak perlu diperincikan lagi. Tuan Syekh kita ni tak mau cakap banyak. Kalau kita balik kepada kitab asal yang ditulis oleh Imam Ghazali, mungkin di sana ada detail masalah ni. Saya pun tak nak balik ke sana sebab kita nak habiskan kitab kita ni. Kemudian tanda sini pula, dosa-dosa terbahagi kepada dua, iaitulah dosa yang berkait dengan manusia. Kalau boleh buat carta, kategori dosa tu mari daripada hayawan, mari daripada tadi punca. Ini kita nak pergi kepada kategori dosa terbagi kepada dua, dosa yang berkait dengan manusia dan yang dosa yang berkait dengan Allah. Kesalahan kita dengan makhluk
dan kesalahan kita dengan Al-Khaliq Subhanahu wa ta'ala. Buat carta, baru kita nampak pecahan dia akan mari lepas ni. Lepas ni kalau ada yang pandai design tu boleh buat buat carta betul-betul, boleh buat dengan komputer untuk kita nampak. Dosa antara sama-sama manusia adalah lebih berat dan sukar. Manakala dosa kepada Allah, keampunan dan kemaafan darinya lebih memberi harapan dan lebih hampir untuk diterima. Melainkan dosa syirik, wal'iyazubillah, kerana ia tidak akan diampunkan. Nah, nampak dah? Kata, dosa dengan Allah cukup dengan penyesalan dan air mata. Ya Rabb, atub ilaika ya Allah. Tapi dosa dengan manusia, jangan. Ada beberapa syarat tambahan yang perlu kerana itulah kita jangan mudah buat dosa dengan orang. Jangan mudah buat dosa dengan orang. Nak buat tuduhan ke, nak buat kejian ke, nak maki orang ke, jangan. Sebab harga nilai kehormatan diri manusia itu sukar untuk kita nak minta maaf. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dawawin 'inda Allah azza wa jalla salasatun. Rekod catatan di sisi Allah Ta'ala ada tiga rekod. Yang pertama, catatan yang tidak diendahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu. Nombor yang kedua, catatan yang tidak akan dilepaskan oleh Allah. Yang ketiga, dan rekod yang tidak diampunkan. Mana hak mudah, Tuhan kata, ni simple je. Sekali air mata, lepas. Sekali ambil wudu, lepas. Contohnya. Tapi ada catatan yang tidak dilepaskan, yang ketiga tidak diampunkan. Tengok huraian dia. Yang pertama, catatan yang tidak akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla ialah syirik kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang telah disebut, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Bahawasanya siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Nombor 2, manakala rekod yang tidak diendahkan langsung oleh Allah Ta'ala ialah dosa yang berlaku antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kita bersalah, kita bertaubat, dan Allah akan mengampunkan dan melepaskan darinya. Alhamdulillah, peluang kita sangat banyak. Sekiranya Allah Ta'ala mahu, dia lepasnya. Yang ketiga, manakala catatan yang tidak akan dilepaskan sama sekali oleh Allah Azza wa Jalla ialah dosa kezaliman antara sama hamba, sama manusia, yang sudah pasti akan menerima hukuman balas. Kita kena balas juga. Jadi kita hati-hatilah dengan dosa tentang manusia. Karena itulah saya banyak beri nasihat, khususnya kepada kita para pendakwah. Kalau kita nak kritik orang, kita nak buat satu kenyataan, orang ni sesak ke, orang ni menyeleweng ke, biarlah mempunyai fakta yang sangat kukuh. Sekiranya kita berhadapan dengan dia di hadapan Allah, kita ada hujah. Kalau setakat orang dengar ya, ni banyak saya tengok penceramah-penceramah ni, dia guna perkataan orang kata, ustaz tu cakap, habis kita berunak, yalah, kita tak kaji ada hujah ni kukuh ke kita nak berdepan dengan orang yang dituduh itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah saya mungkin salah satu daripada pendekatan yang tidak popular bila saya tidak menyerang orang. Kita hanya terang apa yang kita tahu, tapi nak serang orang saya tak berani, kecuali yang betul-betul ada hujah di hadapan kita, sebagaimana kata ulama, kasyamsu fi rabi'atin nahar, seperti matahari di siang hari. Mana hujah itu jelas, barulah kita berani nak sebut. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan lain-lainnya. Muhakkik kita ni kata dhaif. Ada juga penilai lain kata boleh naik kepada hasan dengan penilaian dia buat. Seterusnya, itu pembahagian yang pertama. Kategori yang pertama, dosa di antara manusia dengan dosa dengan Allah. Satu. Bagi yang kedua pula, buat carta yang kedua, seterusnya dosa terbagi pula kepada dosa kecil dan dosa besar. Dosa yang bagi yang kedua, dosa kecil, dosa besar. Para ulama berselisih pendapat dalam memperkatakan perkara ini. Kita nak kelaskan, ia ni kecil, ia ni besar, maka berlaku perselisihan pandangan ulama.
Hadis-hadis yang berbeza dalam meriwayatkan bilangan dosa besar, terdapat 5 hadis dalam memperkatakannya. Yang pertama, hadis yang diriwayat oleh Ibu Abu Hurairah, bahawa Nabi SAW telah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah kamu 7 dosa besar yang membinasakan. Nabi sebut. Sahabat bertanya, apa dia ya Rasulullah? Mahunna. Kata Nabi SAW, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh seorang yang diharamkan membunuhnya melainkan dengan kebenaran, seperti dia bunuh orang dengan sengaja. Dia dah berkahwin, berzina, itu bolehlah dibalas bunuh. Yang ketiga, memakan riba. Ini dosa yang tak ada siapa nak keji. Betul tak? Oh, dia ni makan riba ni, relax je. Tapi kalau zina jangan main, orang akan kutuk sepanjang zaman. Tak? Tapi tak ada lagi orang kutuk orang makan riba. Sebab apa? Mungkin sebab ramai yang terjebak, wal'iyazubillah. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, kita ambil anak yatim ni, kita jaga dia, harta dia kita ambil. Yang keenam, yang kelima, 6 dah. Lari dari medan perang. Tengah duduk berjihad, kita pusing balik, relax kat rumah. Ini dosa besar. Dan yang ketujuh, menuduh perempuan yang baik berzina. Dia panggil qazaf. Orang ni orang baik, tiba-tiba kita buat tuduhan kata dia ni berzina. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua yang menunjukkan pembahagian dosa ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayu dzamb akbar. Nabi sallallahu telah ditanya berkenaan dosa-dosa besar. Ayu dzambin akbar. Wahai Rasulullah, manakah dosa yang besar? Mana? Maka Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah, sedangkan Allah lah yang menciptakan kamu. Maknanya sama juga dengan atas hadis. Masih lagi dalam bab syirik. Qala summa ay, apa pula? Kata Nabi sallallahu an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Kamu membunuh anak kamu kerana bimbang berkongsi makan dengan kamu, lalu makanan tidak mencukupi. Ni perangai jahiliah dululah. Dia bunuh anak dia sebab takut anak dia makan hak dia. Lapar dia tak cukup, dia bunuh. Dosa besar. Hari ni orang macam lain pula. Dia punya pahaman tak? Bila beranak dia tak mau, dia gugurkan anak. Konon-kononnya banyaklah dia punya kononnya tu. Takut susah nak jagalah, tak sempatlah, sibuk dengan kerja, macam-macam buat. Kalau ada lah. Qala summa ay, apa lagi ya Rasulullah? Qal an tuzani bihalilati jarik, kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Berzina tu satu dosa dah. Dengan isteri jiran pula. Patutnya jiran lah yang melindungi jiran tetangga, tapi dia pula jadi penjahat di situ. Jadi apa lagi, masak khabar keluar malam, ayah dia pula pergi rogo zina dengan anak dia sendiri. Kita kata hak ni tak tahu nak kata apalah. Ya, terlalu dahsyat dia punya keburukan yang dia buat. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini apa tambahan? Bunuh anak, kan? Berzina dengan jiran. Hadis yang ketiga daripada Abdullah bin Umar, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa besar itu ialah syirik pada Allah dan menderhaka kepada ibu bapa. Nah, ini ada tambahan satu lagi. Menderhaka ibu bapa. Jadi berapa dah? 7, 8, 9, 10 dah. Hadis yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tengok teruslah terjemahan, laju sikit. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, mahukah aku ceritakan kepada kamu berkaitan dosa yang paling besar, iaitulah syahadatu zur, kata-kata palsu ataupun saksi palsu. 11 tanda situ. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, nama dia Nufai ibn al-Haris, Abi Bakrah, bahawa apabila Nabi SAW ditanya tentang dosa besar, baginda bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain, syirik pada Allah dan menderhakai kedua ibu bapa. Masih lagi bilangan yang sama. Baginda berkata demikian adalah kerana berteleku. Maksud dia bercakap, dia duduk sehingga yang gitu. Fajalas, Nabi kita betulkan duduk dia.
Maknanya ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ketahuilah bahawa dosa besar itu juga ialah berkata-kata palsu dan saksi palsu. Baginda terus-menerus mengulanginya sehingga kami berharap agar baginda berhenti mengulanginya. Nabi diulang tentang bahayanya saksi palsu dan perkataan palsu. Jadi hari ini saksi palsu banyak sekali. Nah, kita tak tahu apa-apa, tiba-tiba dipanggil ke mahkamah jadi saksi juga dia pun. Ini sangat bahaya, dosa besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama berselisih pendapat mengenai dosa-dosa besar. Hadis-hadis yang memperkatakan tentangnya tidak menunjukkan bahawa hanya itu sahaja dosa besar. Baru 11 perkara. 11 tadi. 11. Boleh jadi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskannya agar manusia sentiasa berwaspada dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Namun begitu dari hadis-hadis tersebut dapat diketahui jenis-jenis dosa besar dan dosa yang paling besar. Hak besar tu ada yang paling besar lagi. Berkenaan dosa yang paling kecil pula, nak lawan dia, sebalik dia. Ini dosa besar, paling besar, yang paling kecil. Tidak ada cara untuk mengenalinya. Kita kata ini paling kecil sekali. Simple je ni. Jangan simple dengan dosa. Para ulama telah banyak memperkatakan tentang bilangan dosa-dosa besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dosa besar itu 4 perkara. Ibnu Umar pula mengatakan ada 7 perkara. Ketika kenyataan Ibnu Umar itu sampai ke pengetahuan Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahawa adalah dosa besar itu hampir tepat jika dikatakan 70 perkara, bukannya 7. Daripada sini Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala telah menulis sebuah buku, nama dia Al-Kabair. Dah ada buku ni. Nama dia dosa besar. Dalam kitab Az-Zahabi, naskah yang ori, yang asli, iaitulah sebanyak 76 dosa besar. Kemudian mari satu naskah lain pula yang masyhur di tempat kita ni, 70 dosa besar. Jadi 70 ni mana sekitar ni lah, sekitar hadis Ibnu Abbas ni mengatakan dosa besar tu lebih kurang 70. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, cari kitab ni, nama dia Az-Zawajir, kitab larangan-larangan. Dia telah menyenaraikan dalam buku ni sebanyak 2 jilid Az-Zawajir ni, lebih kurang 400 dosa besar. Lagi banyak. Kitab Al-Zahabi ni alhamdulillah sudah ada. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, sudah ada rakaman yang ana huraikan syarah kitab ini dalam berapa puluh siri dosa besar yang telah kita huraikan. Jadi cuba dengar situlah. Mudah-mudahan kita selamat daripadanya. Abu Saleh, Abu Saleh ni, riwayat daripada Ibn Abbas, berkata, dosa besar ialah, tengok definisi, kita nak tahu dosa besar. Bagaimana kita nak kelaskan dia? Dosa besar ialah setiap dosa yang diwajibkan hukuman hudud ke atas pelakunya di dunia. Mencuri, merompak, berzina, minum arak, itu semua dosa besar. Sebab ada hukum had, ada hukum hudud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pula berpendapat bahawa dosa-dosa besar itu ada dinyatakan pada permulaan surah An-Nisa. Daripada surah An-Nisa sehingga ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang kamu dilarang melakukannya. Coba tengoklah di awal surah An-Nisa. Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala, dia kata apa? Dosa besar itu ialah setiap dosa yang dijanjikan neraka oleh Allah. Buat lagu ni neraka, maka itu dosa besar. Abu Talib Al-Makki pula berkata, hasil usahaku menghimpunkannya dari hadis-hadis, aku dapati dosa besar itu ada 17 perkara. Kesemuanya 17 je bagi dia, iaitu 4 dosa yang dilakukan dengan hati. Kalau boleh tanda pecah sikit, iaitulah syirik, berazam melakukan maksiat secara berterusan, dan putus asa dari rahmat Allah, serta merasa selesa dan selamat dari perancangan atau ujian Allah. Kita kata, tak apa dah saya ni, mantap molek dah iman saya ni, confirm syurga dah. Itu dia. Ini pun dosa besar. 4 dosa yang dilakukan melalui lidah, iaitulah saksi palsu, qazaf, menuduh perempuan baik berzina,
sumpah dusta, dan sihir. 3 dosa pula berlaku di perut, iaitulah minum arak, makan harta anak yatim secara zalim, dan makan riba. 2 dosa melalui kemaluan, iaitulah zina dan liwat. 2 dosa melalui tangan, iaitulah membunuh dan mencuri. 1 dosa dilakukan dengan kaki, iaitulah lari dari medan perang. Cukup 17. Dan 1 lagi dosa dilakukan oleh seluruh badan, iaitulah derhaka kepada 2 ibu bapa. Masya Allah. Derhaka ibu bapa ni dikira semua anggota. Kadar kedahsyatan dosa-dosa ini boleh bertambah ataupun berkurang. Dosa memukul dan menyeksa anak yatim sudah tentu lebih berat dari hanya memakan hartanya, yang juga merupakan dosa besar. Wallahu a'lam. Ini tentang kategori pembahagian dosa besar. Jadi kita simpulkan di situ, Imam Az-Zahabi telah menyenaraikan dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair sebanyak 76 dosa. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, faqih Syafi'i, dalam kitabnya Az-Zawajir sebanyak 400 dosa besar. Nasallallahu as-salamah. Jadi dalam yang besar tu ada yang terbesar. Dia ada top 10 dia pula. Maka kita kena ambil lah yang berat-berat ini, ambil perhatian sungguh-sungguh supaya kita selamat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat, insya-Allah. Kita masuk kepada kategori lain pula, faslun fi kaifiyati tawzi'id darajat fil akhirah 'ala al-hasanati was-sayyi'at fid dunya. Fasal pada menyatakan perbezaan kedudukan di akhirat berdasarkan baik buruknya amalan di dunia. Kita di akhirat esok, di manakah darjat tingkatan kita? Kita boleh duduk di mana? Ketahuilah bahawa kedudukan manusia berbeza di akhirat sebagaimana ia berbeza di dunia. Atas dunia pun beza dah. Ada orang kereta kecil, ada kereta besar. Ada orang rumah kecil, ada rumah tinggi kan. Mereka terbahagi kepada 4 golongan, iaitu mereka yang binasa. Allahu Akbar. Dia panggil al-halikin, orang yang binasa. Wal mu'azzabin, orang yang diseksa. Wa najin, mereka yang selamat, insya-Allah. Mereka yang berjaya, al-faizin. Jadi kita insya-Allah kita nak 4 dengan 3 tu. Nah, kalau tak dapat yang 4 terus pun, biarlah kita selamat daripada azab. Selamat daripada azab. Contohnya, ni dia buat sikit analogi, contoh sikit. Analogi ni kena perhati sikit lah. Kadang-kadang bahasa orang-orang yang ni darjat dia tinggi, dia pun cakap pun bahasa dia pun tinggi. Kalau kita tak fokuskan, kita pun jadi tinggi juga darjat. Tinggi apa? Darjat tak faham tu tinggi. Dulu saya cerita kan, orang mengaji tasawuf ni kan sampai peringkat tak faham tu. Jadi kita ni darjat rendah ni, kita kena mengaji sampai faham. Seorang raja yang berjaya menawan sebuah wilayah, lalu dia membunuh sekumpulan penduduknya dan menyeksa sekumpulan lain, tetapi tidak membunuhnya. Sekumpulan penduduknya lagi telah dilepaskan dan merekalah orang yang selamat. Manakala sekumpulan yang lain diberikan kurnia dan merekalah orang yang berjaya. Itulah fenomena yang sering berlaku dalam situasi ini. Ini fenomena keadaan manusia. Namun begitu, sekiranya raja itu seorang yang adil, baginda akan bertindak secara adil berdasarkan hak-hak mereka. Hukuman bunuh hanya dijatuhkan ke atas mereka yang memberontak kerana ingin merampas takhta baginda. Bukan lagi bunuh habis satu kampung. Penyaksaan pula hanya dilakukan kepada orang yang cuai berkhidmat walaupun mereka mengakui kesultanannya. Baginda pula akan membebaskan orang yang mengakui kesultanannya dan tidak cuai dalam perkhidmatannya. Dan akhirnya baginda akan memberikan kurniaan kepada orang yang cemerlang ketika berkhidmat dan bermati-matian menolong baginda. Kedudukan setiap kumpulan ini berbeza, sama ada baik ataupun buruk, berdasarkan situasi keadaan mereka. Jadi orang baik yang akan nilai kedudukan orang itu mengikut tahap yang sepatutnya. Begitulah juga hal keadaan manusia di akhirat. Terdapat riwayat yang memperkatakan perkara ini, iaitulah hadis yang menceritakan bahawa ada di kalangan manusia yang melalui titian sirat pantas seperti kilat. Tuan-tuan tanda dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa im minkum illa wariduha. Setiap kamu wajib akan melalui sirat.
Semua kita, termasuklah orang baik dan orang tak baik. Jangan kata, oh, saya simple je. Tak, saya tak lalu, kena lalu sirat. Tetapi berbeza cara lalu. Ada orang yang sepatah kilat, lap, duduk sebelah sana. Ini orang yang baik, orang yang hebat, tapi dia lalu juga macam tu. Hadis kilat ni seperti dalam Bukhari Muslim daripada Abu Sa'id. Ada di kalangan mereka yang kekal dalam neraka selama 7,000 tahun. Nasallallahu salamata wa afiyah. 7,000 tahun duduk situ. Kemudian baru dikeluarkan masuk syurga balik. Perbezaan antara sedetik dengan 7,000 tahun adalah terlalu besar. Beza sangat. Beza sama-sama yang melintas tu pun berbeza. Ada orang seperti kuda pantas. Ada orang seperti orang yang berlari kencang. Ada orang yang merangkak. Ada orang yang berjalan. Jadi perbezaan itu ketara. Sebenarnya tahap kemuncak kepedihan azab tiada noktah yang penghujungnya, manakala tahap azab yang paling ringan ialah perbicaraan yang dilakukan secara teliti. Dia panggil al-muhasabah. Kita orang baik kan, bila lalu sirat, lalu depan malaikat, dia akan cek barang-barang kita. Itu dia panggil al-munaqashah. Bukan seksa. Bila ditanya, kita menggigil ketika itu. Aku bawa apa? Saya buat ibarat yang mudahnya, macam kita bawa kereta. Tiba-tiba ada sekatan jalan raya, polis ada, JPJ ada. Menggelabah tak kita? Gini, mana lesen aku? Walau kita ada lesen 20 tahun dah bawa kereta, tak pernah tanya lesen lagi. Tapi oleh kerana ada sekatan jalan raya depan, kita mula menggelabah. Itu gambaran, walaupun orang baik, tapi kalau malaikat nak cek dia, nak hisap dia punya amalan, dia akan rasa gerun, takut. Itu je peringkat yang paling rendah dikira sebagai satu azab. Man nuqishal hisab uzib. Dalam hadis kata, siapa yang ditanya tentang hisab dia, sudah dikira azab. Menggigil kita, mungkin dah berpeluh sampai ke kaki. Tapi malaikat tengok je, lepas je, jalan, fadal. Nak lepaskan. Itu tahap berbezanya. Manakala sebagaimana seorang raja yang kadang-kadang menghukum orang yang cuai dengan soal selidik dan perbicaraan yang teliti sebelum memaafkannya. Tanya dulu audit dulu. Audit kan. Kita ni kalau audit mari pejabat rasa suka ke tak? Pegawai-pegawai bahagian keuangan. Bunyi audit nak mari tu 3 kali semaya hajat dah dia. Kena dah kali ni. Mana satu fail hilang, satu resit tak jumpa cari, Allah Akbar, tak lalu makan dia. Itu gambaran lah. Mungkin juga dia akan disebat atau dikenakan pelbagai hukuman yang lain. Begitu juga perbezaan tahap kenikmatan yang diberikan kepada mereka yang berjaya. Semua ini merupakan prinsip-prinsip asas yang diketahui melalui nas Al-Quran dan hadis dan cahaya ma'rifah. Mana Allah Ta'ala beri kepahaman yang baik kepada para ulama kita. Secara jelasnya, seseorang yang mempunyai pegangan keimanan yang teguh, menjauhi semua dosa besar, melakukan perkara-perkara fardu dengan baik, dan hanya melakukan beberapa dosa kecil yang tidak dikenalinya. Kadang-kadang kita terjebak dengan dosa kecil, bukan nak buat pun. Kemungkinan besar dia akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kan sekumpulan manusia yang tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana hadis Uqashah, 70,000 orang tu tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah, terus dia pergi. Ini kerana Al-Quran telah menjelaskan bahawa sesiapa yang menjauhi dosa-dosa besar, dosa kecilnya akan terhapus. Mereka ini sama ada tergolong dalam golongan muqarrabin, mereka yang hampir dengan Allah Ta'ala, ataupun ashabul yamin, golongan yang dapat surat tangan kanan. Kan dalam surah Al-Waqi'ah tu, kau tak baca ada Waqi'ah sekarang? Dulu baca, sebab semangat orang kata surah Waqi'ah ni surah yang boleh kaya tak? Tiba-tiba entah dia dengar ceramah ustaz mana kata hadis tu, tak baca dah. Baca terus, kenapa tak baca? Itu Al-Quran itu, jangan dah. Hadis ustaz tak nak baca dah surah Waqi'ah, baca, jangan tak baca. Sebab dalam Waqi'ah tu, nama dia Al-Waqi'ah, surah yang menceritakan tentang hari kiamat, huru-hara. Pasal itulah, betul lah ulama dulu kalau dia kata, kalau hadis tidak kuat pun, baca surah Waqi'ah tu kita teringat kepada dosa, neraka, balik. Jadi kita tak akan buat benda-benda penipuan. Jadi kalau kita kaya dengan berkat daripada Allah Azza wa Jalla. Golongan muqarrabin ini pula berbeza martabaknya berdasarkan tahap makrifahnya, tahap mengenali Allah Azza wa Jalla. Adalah tidak terbatas
sebenarnya kedudukan seorang yang mengenali Allah adalah tidak terbatas, kerana lautan makrifah tiada tepiannya. Jadi jangan macam orang mengaku pula, masa kami ni kumpulan makrifah. Habis tak payah salat. Ni ajar dah sesak nama lagi tu. Makrifah ni mana orang yang kenal Allah lagi takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu makrifah. Dan orang yang menyelaminya akan menyelam berdasarkan kemampuan masing-masing. Martabak yang paling tinggi di kalangan ashabul yamin merupakan martabak yang paling rendah di kalangan muqarrabin. Jadi semua orang baik-baik itu begitulah dia keadaan. Inilah keadaan mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan mengerjakan amalan fardu. Bagi orang yang melakukan dosa besar atau mengabaikan rukun-rukun Islam, sekiranya sempat bertaubat nasuha sebelum ajalnya, dia akan tergolong di kalangan mereka yang tidak melakukan dosa. Masya Allah. Kita buat dosa, terjebak dengan dosa yang lepas-lepas, kemudian kita taubat, kita minta Allah hapuskan dosa kita, insya Allah di akhirat esok tidak lagi dibicarakan. Tapi waktu pembentangan maklumat itu ada. Pasal itulah bila di akhirat esok, yang sangat menakutkan kita, sewaktu kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, yauma yaqumun nasir rabbil alamin, ketika itu malaikat akan bawa 99 buku rekod. Dia baca satu-satu. Biasanya orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala ini, dia baca yang dosa kecil ya. Dia baca, mau buat gini tak? Gini. Buat belaka. Dia ni berpeluh sampai kaki. Dia akan malu besar apabila dibuka rekod dosa besar dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat dia, ketika itulah Allah kata, oleh kerana kamu telah bertaubat, taubat kamu telah diterima, maka itu jelah pendedahannya, didedahnya dosa-dosa kecil, dosa besar itu dihapuskan, ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah di antara dosa kita sentiasa para jemaah, kita kena doa, ya Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau malukan aku pada hari dibangkitkan di akhirat. Kalau Tuhan buka pada waktu itu, kawan-kawan yang duduk dengan kita dalam kelas ni pun tak nak bersalah dengan kita. Masya Allah, ni boleh tahan juga jahatnya. Tapi Allah tutup, Allah sembunyikan. Maka di saat itulah kita akan bersyukur yang tidak ada tarafnya. Sebab apa? Allah sembunyikan rahsia yang kita sangat malu apabila didedahkan di hadapan khalayak ramai. Semua orang kenal kita ada sini belakang. Orang akan tengok, Masya Allah, dia ni dulu, kita dah ikut dia dulu ustaz ni. Rupanya kaki, ya betul dia ni. Jadi Allah sembunyikan dengan sebab taubat kita. Allahu Akbar. Inilah ni tengok ni. Sekiranya sempat bertaubat nasuha sebelum ajalnya, dia akan tergolong di kalangan mereka yang tidak melakukan dosa. Masya Allah. Ini kerana orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu minan zambi kaman la zambalahu. Pakaian yang telah dibasuh bersih akan tampak seperti tidak pernah dikotori. Betul tak? Kalau baju kita sudah dibasuh, kerana itulah dalam doa salat jenazah kita, kama yunaqqas saubul abyadu minad danas, ya Allah ampunkanlah dosa dia ni sebagaimana kain putih yang dibasuh bersih, tidak lagi berdosa. Allahu Akbar. Seandainya dia mati sebelum sempat bertaubat, na'uzubillah. Ini yang kita takut ni. Bolehkah kita, beranikah kita nak tangguh taubat? Tak berani. Mati bila-bila masa datang. Keadaannya amatlah bahaya. Mungkin matinya dalam keadaan berterusan melakukan dosa disebabkan keimanannya yang goyah. Lalu dia mati dalam kesudahan yang buruk, su'ul khatimah. Apalagi sekiranya keimanannya hanya secara taklid, mengikut cara membuta tuli je. Orang kata ada Tuhan, kita pun kata ada. Tak pernah belajar dalil-dalil ada Allah. Macam mana? Di mana setiap masa dia terdedah kepada penyelewengan, walaupun dengan sebab sedikit perasaan syak dan khayalan. Orang yang mengenali dan yakin terhadap Allah tentunya jauh jauh dari kesudahan begini. Jadi orang betul-betul yakin, insya-Allah taala dia selamat daripada su'ul khatimah. Azab seksa yang dikenakan ke atas orang yang mati tanpa bertaubat juga berdasarkan tahap keburukan dosanya dan selama mana dia meneruskan perbuatan dosa tersebut. Ingat, orang yang beriman secara taklid akan mendiami satu peringkat di syurga, manakala orang yang mengetahui, dia panggil al-arifin, orang yang kenal Allah dan dapat melihat dengan pandangan hati, akan berada di peringkat yang tertinggi dalam syurga. Perbincangan berkenaan kedudukan dan martabat seorang ketika pembalasan di hari akhirat itu adalah berdasarkan sebab-sebab yang zahir saja. Kita boleh tengok yang zahir je lah. Sama seperti seorang doktor
yang memberitahu bahawa seorang pesakitnya itu sudah tidak dapat dirawati lagi dan akan mati. Sedangkan kepada pesakit lain dia memberitahunya bahawa keadaannya tidak serius dan proses rawatannya agak mudah. Nah, ada setengah orang ni dia kata, awak ni mati dah. Saya jumpa dah dengan seorang doktor, kawan saya juga. Dia pergi bagi tahu dengan pakcik tu dia mati 3 hari lagi. Pakcik tu pun terduk diam, tak kata apa. Dia nak mati dah ni. Anak-anak dia pun siap beli kain kapan dah. Dia booking dah dia punya van jenazah. Bila dia maklum dengan saya, dia kata, Ustaz, saya kata orang ni mati. Saya marah dengan dia. Ya akhi, kata, mana kau dapat file daripada Malakul Maut? Malakul Maut dah SMS kau file orang ni mati 3 hari? Tak boleh. Pakar setara mana doktor dalam dunia ni, dia tidak ada hak untuk nak mematikan orang, nak menghidupkan tarikh orang. Tunggu dulu sampai mati, barulah kita sahkan dia mati. Lepas 1 hari tak silap, dia telefon saya macam nak menangis. Dia kata, Ustaz, orang tu celik mata dah yang saya sah mati 3 hari lagi. Kata, kau pandai-pandai sangat. Duduk hari yang ketiga dia kata, Alhamdulillah, saya banyak istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Pakcik yang saya nak mati hari ni tu discharge, boleh keluar hospital. Nasib baik, kata, mungkin beli balik dengan anak dia kain kapan tu, simpan untuk kau sendiri nak mati, kata. Apa pandai-pandaimu. Jangan kita mana-mana benda gaib, siapa dia tahu. Allahu Akbar. Kita jangan duduk nak masukkan kubur orang, jangan duduk masuk neraka orang, jangan. Masuk syurga pun tak boleh. Contoh kita tengok orang ni baik, kita, dia ni confirm ahli syurga. Jangan. Kita tahu akhir kesudahan dia, kita tahu. Tapi kalau dia dah mati, kita tengok dia baik secara zahirnya, kita kata insya-Allah dia ni mati dalam husnul khatimah, insya-Allah kita mengharapkan dia ahli syurga. Itu je yang kita boleh kata. Sama seperti doktor tadi. Semua ini berdasarkan sangkaan yang pada kebiasaannya adalah tepat. Namun begitu, mungkin orang yang hampir mati mengikut sangkaannya itu akan kembali sihat. Sedangkan orang yang disangka tidak serius sakitnya itu terlebih dahulu menemui ajal tanpa diduga. Berlaku ke tidak? Berlaku. Oh, kita habis anak beranak dah mari, pergi merawat kawan kita sakit di ICU, CCU. Yang sakit kaki kat luar tu tak ada orang tengok dia. Ni simple je ni. Tak. Tiba-tiba esok nak solat jenazah. Siapa mati? Yang duduk kat luar tu. Yang dalam tu tak mati-mati pula. Akhirnya tengok. Macam cerita doktor yang nak mati ke orang 3 hari tadi. Banyak berlaku kes macam ni. Kita kata ini, semua ini adalah rahsia Allah yang tersembunyi dalam ilmunya. Jangan pandai-pandai. Urusan mengenai ruh orang yang hidup merupakan satu perkara yang disembunyikan dari pengetahuan manusia kerana beberapa sebab yang telah ditentukan oleh Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh ini kerja Tuhan, pencipta segala sebab dan musabab, di mana kekuatan pemikiran manusia tidak akan mampu mengetahui hakikatnya. Tak mampu kita nak tahu hakikat roh. Begitu juga dengan kejayaan dan kebinasaan di akhirat. Kedua-duanya mempunyai asbab yang tersembunyi yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Kita tak tahu. Demikian juga seorang yang banyak melakukan maksiat, di mana dosanya harus diampunkan oleh Allah Ta'ala. Nampak dia maksiat kuat, tapi di akhirnya Masya Allah dia bertaubat. Kita pula rasa kecewa, dia ni patut mati baru ni lagi, kita tak nak kompon masuk neraka. Jangan. Allah Ta'ala Maha Kaya. Begitu juga seorang yang banyak melakukan ketaatan pada zahirnya harus juga dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin di saat akhir dia terjebak dengan benda-benda yang tak baik. Hal-hal yang berkaitan dengan hati tidak diketahui oleh tuannya sendiri, bagaimana pula orang lain boleh mengetahuinya. Tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hatilah. Jangan sekali-kali kita menghukum di atas hati manusia. Ni ada orang hukum, ada tak ada? Aku tahu, aku kenal dia tu, hati buruk. Masya Allah, tabarakallah. Mana kita tahu hati orang? Kadang-kadang kita kata hati buruk, kita yang buruk sebenarnya, duk mikir jahat kepada orang. Baik, golongan yang ketiga iaitulah golongan yang selamat. Kita masih lagi 4 golongan tadi kan. Maksud selamat di sini ialah terlepas dan terselamat sahaja, bukan bermaksud mendapat kegembiraan dan kejayaan. Tak apa dah. Dia selamat daripada azab, alhamdulillah. Mereka bukanlah golongan yang berkhidmat sehingga melayakkan mereka mendapat kemuliaan atau apa-apa ganjaran. Mereka pula tidaklah cuai sehingga tidak layak diseksa. Keadaan mereka sama seperti keadaan orang gila atau anak-anak orang kafir, dan mereka tidak sampai seruan dakwah. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tetapi tidak pula menentang. Mereka juga tidak taat tapi tidak pula menderhaka. Mereka akan ditempatkan di Al-A'raf. Tengok ni, di bawah ada nota kaki.
Iaitulah benteng yang terletak di antara syurga dengan neraka, bagi memisahkan antara penghuni kedua-duanya. Dalam surah Al-Quran nama dia Suratul A'raf. Ingat tak? Orang yang duduk tengah-tengah, dia panggil atas pagar, istilah sekarang ni. Pasal itulah kadang-kadang waktu nak mengundi ni, dia kata orang ni atas pagar ni tak tahu biru ke hijau. Kita kata mana ada atas pagar ni, Ashabul A'raf jadi di syurga esok. Mesti ada. Ya, kalau tidak ni. Mana boleh Ashabul A'raf. Jadi orang ber-A'raf ni akhirnya insya-Allah dia pergi ke syurga. Sebab bila dia tengok neraka, na'udzubillah ya Rabbi, tak mau. Dia tengok syurga, nak pergi dekat sikit boleh. Jadi akhir sekali dia masuk dalam syurga. Sebab itulah dalam hadis yang panjang Nabi SAW cerita tentang orang yang terakhir sekali masuk syurga. Ini orang ni. Kita cerita lain kali lah. Saya nak habiskan bab kita ni. Golongan yang berjaya, dia panggil Al-Faizun. Orang yang berjaya pula. Yang keempat, tanda itu. Dan beruntung pula ialah orang yang mengenali Allah, iaitulah orang yang mereka yang hampir dengan Allah, Al-Muqarrabin. Dan golongan yang bersegera, As-Sabiqun, ataupun yang berlumba-lumba melakukan kebajikan. Kita masih lagi dalam surah Al-Waqi'ah. Sebab tu saya kata surah Waqi'ah tu kena baca. Kena baca sebab motivasi dia tinggi untuk menyertai akhirat. Mereka tidak mengetahui tentang ganjaran yang disediakan untuk mereka. Tumpuan utama mereka bukanlah kepada syurga, tetapi mereka hanya mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan melihat wajahnya yang mulia. Ini orang tingkat tinggi lah. Tapi jangan pula kata, tak boleh kita minta syurga ni. Kita minta sebab Nabi suruh minta. Is'alullah al-jannah, kamu minta. Keadaan mereka ini seumpama seorang yang asyik bercinta. Mereka yang bercinta akan lupa tentang dirinya dan segala kesukaran yang dialaminya. Pasal tu ada lagu Lautan Api Sanggup Direnangi dah. Sanggup nangis apa hujan tu, tak mari dah. Yang penting baginya hanyalah kekasihnya. Mereka ini telah sampai ke peringkat ketenangan hati yang tidak pernah terlintas di benak fikiran manusia. Semuanya disebutkan ini sudah memadai untuk menjelaskan pembahagian kedudukan terhadap segala kebaikan yang dilakukannya. Tamatlah kita pembincangan tentang bagaimana kedudukan manusia di akhirat. Jadi kita banyaklah doa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh berdoa, kalau kamu nak minta, mintalah al-firdaus al-ala. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga Firdaus. Minta kita. Tak salah atas minum lebih-lebih. Kadang-kadang ni kita ajak ke ustaz kita atas minum, terutama bulan Ramadan. Ingat tak? Doa tarawih tu kan? Masuk ke dalam syurga, nak pakai sundus, nak pakai kain sutra, nak minum madu, nak duduk atas katil. Jadi itu dia panggil tak perlulah. Yang penting kita masuk dalam syurga tu, Tuhan kata aku sedia yang tak pernah kamu tengok, tak pernah mata. Jadi tak payah hantar menu nak 10 bilik ke berapa bilik. Baik, ini di antara pasal yang sangat bahaya. Khususnya kepada kita para pendakwah, Pak Haji, Pak Mak Hajah, ingat baik. Ini faslun fi bayan ni sebab pasal pada menyatakan ma ta'zum bis saghair minaz zunub. Dosa kecil jadi besar. Ini bahaya sekali. Asalnya kategori kecil, tapi dia naik, upgrade jadi dosa besar. Sebab apa? Kita tengok dalam kitab kita ni ada beberapa sebab. Kita ambil secara ringkasnya insya-Allah. Dosa-dosa kecil akan menjadi besar kerana beberapa sebab. Yang pertama, tanda itu. Kita ingat betul-betul ni sebab sangat bahaya. Yang pertama, berterusan melakukan dosa kecil. Dia panggil al-israr wal muwazabah. Dosa kecil ni tapi buat terus. Dalam sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa la saghirata ma'as israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak menjadi dosa kecil lagi, bertukar dia menjadi dosa besar jika ia dilakukan secara berterusan. Dosa kecil bila dibuat terus, lama-lama jadi bukit. Dan tiada lagi dosa besar jika dia memohon keampunan. Dosa besar, tapi hari-hari dia bertaubat. Menangis jadi setiap hari. Setiap kali ingat ke dosa dia, Masya Allah, jebek lalu, kata orang tak? Sedih lalu. Sebab dia ingat dosa dia dulu. Ada orang macam tu. Kita duduk diam-diam tengok dia dalam masjid, tiba-tiba mengalir air mata dia. Rupanya dia teringat kepada dosa-dosa dia yang lepas. Jadi orang ni lebih baik daripada dia tak berdosa langsung. Akhir kali dia al-ghurur, dia terpedaya pula.
Tapi jangan pergi buat dosa sebab saya nak taubat sedap lepas ni. Ada juga lagu tu, itu tak betul. Jalan lagu tu. Dosa besar yang dilakukan oleh seseorang tanpa diikuti dengan dosa besar yang lain lebih terjamin untuk mendapat keampunan daripada Allah berbanding dosa kecil yang dilakukan secara berterusan. Perumpamanya ialah seperti titisan air yang menimpa seketul batu cara berterusan. Titik atau batu? Tak titik tak. Lama kelamaan ia akan memberi kesan terhadap batu tersebut. Ini berbeza jika titisan air itu dihimpunkan sekaligus dan disimbah ke atas batu tersebut dengan sekali simbahan saja. Nak menarik juga, dia punya analogi kan. Jadi kita satu air, satu bekas, satu baldi, kita situ. Habis sekat tu. Tapi kalau yang kecil ni bertitik, akhir sekali berlubang batu tu. Sudah tentu ia tidak akan beri kesan kepadanya. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla." Amalan yang paling disukai oleh Allah ialah dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Projek mega kita tu berjalan tak berjalan? Berapa kali kempen dah projek mega ni? Tak. Saya kempen dulu, salat sunat qabliyah dengan ba'diyah 12 rakaat satu hari. Berjalan? Alhamdulillah. Salat witir 3 rakaat jadi? Salat duha 2 jadi? Itu adua muha. Oh, tak payahlah saya semalam 100 rakaat salat. Lepas tu 3 tahun pula baru 100 rakaat. Kita nak walaupun sedikit berterusan itu lebih baik daripada sekali buat atau 3 hari pula. Dia kata macam rezeki buaya ke rezeki apa. Sekali dia makan seekor kambing dia telan. Lepas tu dia belekas itu tak jalan tak bergerak. Yang kedua, tanda nombor. Yang kedua, memandang remeh terhadap dosa kecil. Simple je ni, dosa kecil. Sekali ambil wudu habis. Ni pun bahaya juga ni. Jika seorang hamba memandang remeh terhadap sesuatu dosa, ia menjadi kecil di sisi Allah Ta'ala. Tapi jika dia memandang remeh terhadapnya, ia menjadi besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan main. Ini kerana perasaan memandang berat terhadap suatu dosa adalah lahir dari hati yang merasa jijik dan benci kepadanya. Bila kita tengok dosa ni, kita rasa benci dengan dosa tu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ni tuan-tuan kalau boleh tulis ni, menarik ni, ditularkan cerita ni. Orang yang beriman akan melihat dosa-dosa yang dilakukannya seolah-olah dia sedang berada di kaki bukit yang dibimbangi akan menghempapnya bila-bila masa. Kita ni kadang-kadang pergi piknik berkelah tak, duduk dalam gua, tak rasa kau kalau jatuh gua ni mati syahid sini. Itu perasaan orang mukmin dengan dosa. Tetapi seorang yang jahat akan melihat dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia menghalaunya sebegini sambil buat tangan, gitu tak, habis. Simple sangatlah. Kata-kata Imam Mas'ud ni riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesuatu dosa menjadi besar di hati seorang mukmin kerana dia mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla. Kita rasa, Allah Ta'ala Maha Agung, ini dosa kesalahan. Apabila dia dapat menilai keagungan Tuhan yang dia derhakai itu, pasti dia merasakan dosa kecil yang dilakukan itu seolah-olah satu dosa besar. Jadi dosa ni kita kena ingat, bila kata dosa mana bersalah. Bila kita bersalah kepada siapa? Kepada Allah. Yang maknanya walaupun kecil, kita kena anggap dia tu besar. Dalam Sahih Bukhari terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas, katanya, innakum la ta'maluna a'malan. Ini kata-kata Anas ni. Anas kata, sesungguhnya kamu sedang melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kamu anggap lebih halus daripada seorak rambut. Zaman kamu ni, zaman sahabat ni. Sedangkan kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menganggapnya sebagai dosa-dosa besar yang membinasakan. Maknanya zaman tu orang dah ada yang meremehkan dosa. Bilal bin Sa'ad radhiyallahu anhu rahimahullahu taala radhiyallahu, dia kata apa? Janganlah kamu melihat kepada kecilnya dosa yang dilakukan, tetapi lihatlah kepada siapa yang engkau telah derhakai. Allah yang Maha Agung kita derhaka, jadi dosa jadi besar. Yang ketiga, sebab yang ketiga, merasa gembira dengan kesalahan tersebut dan memuji-mujinya. Masya Allah, dia buat salah, dia happy pula dengan benda tu. Contohnya seperti seorang berkata, tidakkah kamu melihat bagaimana hebatnya aku menjatuhkan maruahnya dan menyebut kecacatannya sehingga dapat memalukannya. Dia boleh menjatuhkan kawan, dia bangga. Dia kata, tengok aku malukan dia depan orang, aku hina dia. Macam kita sekarang ni lah tak. Tengok orang buat salah,
kita ambil video, kita tularkan dia. Sedangkan kesalahan itu kesalahan bersifat peribadi yang tersembunyi. Atau kata-kata seorang peniaga, tidakkah kamu melihat bagaimana senangnya aku dapat menipunya dengan memberinya barang yang palsu? Happy dia. Bagaimana aku dapat membohongi dan mengalahkannya. Tindakan-tindakan sebegini menyebabkan suatu dosa kecil itu menjadi besar, sebab dia berbangga dengan dia boleh buat dosa. Yang keempat, memperlekehkan perlindungan Allah. Apabila Allah menutup segala kesalahan dan berlembut dengannya, walaupun dia melakukan dosa, serta menangguhkan pembalasan dosa yang dilakukannya, dia sebenarnya tidak menjadi bahawa kemungkinan penangguhan tersebut adalah kerana kemurkaannya, agar dengan penangguhan tersebut dia lebih banyak melakukan dosa. Nah, dia ada orang ni, Masya Allah, Tabarakallah, buat dosa, tapi lagi buat dosa, lagi Tuhan tutup dia punya dosa. Dia pun happy, dia kata, Tuhan tak buat apa-apa dengan aku, makan lagi sedap, lagi banyak dosa. Ataupun ada setengah orang ni, Tuhan angkat darjat dia tinggi, daripada peringkat yang paling atas sekali, sampai ke presiden naik, lagi zalim, lagi lama dia merintah. Dia bangga, ni Tuhan redha dengan aku ni, pasal itulah aku boleh merintah lama. Walhanya Tuhan nak naikkan dia paling tinggi, bila dicampak jatuh, terlalu dahsyat. Ingat baik, orang naik tinggi bukan semesti tinggi itu Tuhan redha. Ada kalanya dia nak campak daripada atas, jatuh ke bawah yang begitu dahsyat. Yang kelima, menyebut-nyebut dosa yang dilakukannya di khalayak ramai. Masya Allah. Perkara ini diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, ila akhiril hadis. Semua umatku akan diampunkan kecuali orang yang menzahirkan dosanya di khalayak ramai. Antaranya, seorang yang melakukan suatu amalan buruk pada waktu malam, dia buat orang tak tahu pun, kemudian menceritakannya kepada orang ramai pada waktu pagi, sedangkan Allah Ta'ala telah menyembunyikan perbuatannya itu dari pengetahuan orang ramai. Dia bercerita, wahai fulan, aku malam tadi telah melakukan itu dan ini. Dia tidur dalam keadaan Allah telah menyembunyikan dosanya dari pengetahuan orang ramai, tetapi sebaik dia bangun di pagi hari, dia mendedahkannya keaibannya yang telah ditutup oleh Allah. Ini orang ini dia panggil al-ijhar bil ma'asi, terlalu berani buat maksiat yang menyebabkan orang ini dimurkai oleh Allah. Di antara contoh maksiat berani hari ini, inilah Facebook kita. Pergi buat maksiat mana-mana, selfie dengan penari, dengan duk minum arak, post dalam Facebook. Ini termasuk dalam al-ijhar bil ma'asi. Pasal itulah saya nasihat sangat-sangatlah kepada para jemaah kita ni, bagi balik, semak balik apa yang ada dalam Facebook, dalam grup kita tu, Telegram, dalam apa ni, tengok balik. Kalau kita post gambar-gambar untuk aurat zaman muda dulu, hapuskan. Sangat nak tunjuk, aku dulu cantik lah, dah. Rambut dia bergoseng macam orang, macam apa ni, macam orang asli contohnya. Nak tunjuk dia punya kehebatan. Jadi ini semua ni dosa. Walaupun zaman muda, tutuplah. Zaman kita konvo dulu lah, masa tu tengah hebat lah tu, kan. Zaman simpan dah gambar tu, tak dalam album, untuk kita tengok anak beranak kita, dan malaikat juga tolong tengok sekali. Yang keenam, ni saya sangat menakutkan. Apabila dosa itu dilakukan oleh seorang alim, orang yang ahli-ahli ilmu, ustazah, lebih-lebih lagi ustazah tadi, selebriti dia panggil tak? Masya Allah, Tabarakallah. Bahaya ni. Kemudiannya menjadi ikutan masyarakat. Sudah kita. Sekiranya diketahui dia melakukan dosa, ia dianggap suatu dosa yang besar baginya. Contohnya, apabila dia memakai sutra, ustaz pakai sutra, bersekutu dengan pihak yang zalim tanpa menegur mereka, duduk sekali, dengan orang-orang yang zalim, kata macam-macam nak buat. Kalau dia pergi duduk sekali tapi dia beri nasihat, itu lain. Tapi dia pergi lompat sekali situ, nak kata apa? Lidah yang lancang menyentuh maruah orang lain. Sibuk dengan sesuatu ilmu dengan tujuan mencapai kedudukan yang tinggi, seperti ilmu perdebatan dan lain-lainnya. Tak boleh tengok orang mari sikit, tulis surat lalu, ni nombor telefon saya, silakan untuk berdebat. Hebatnya ada juga makhluk lagu ni. Kau tak ada? Ada. Jadi orang-orang macam ni, dosa-dosa ini pula menjadi ikutan kepada pengikutnya. Pengikut dia pun nak berdebat juga. Orang ajak muzakarah pun nak berdebat. Jadi apabila dia mati, kejahatan itu terus kekal dan berkembang biak di dunia,
maka jadi dosa besar walaupun kecil. Beruntunglah bagi seorang yang mati dan dosa-dosanya turut mati bersamanya. Allahu Akbar. Ini kita takut hari ini tuan-tuan. Kita mati, dosa tak mati. Saya buat satu video tajuk dia maksiat jariah. Tengok dah. Kita duduk dalam kubur, tapi maksiat yang kita buat, yang kita tuduhan jahat pada orang, video kita kata orang itu, orang duduk revive balik, duduk sebarkan benda tu, maka itu dia panggil maksiat jariah. Tuang mati, maksiat tak mati. Yang kita naknya, kita mati, pahala tak mati. Itu kita nak. Kan dalam 3 perkara yang Nabi kata tu, tak putus amalan anak Adam, patut dibuat tu. Tapi nas'alullah as-salamah, kita pergi tukar, pergi buat maksiat pula. Dalam satu hadis menyebut, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Siapa yang melakukan perkara yang tidak baik dalam Islam, mana dia buat, anjurkan benda tak baik, sanna sunnatan, mana kita anjurkan benda tak baik, kita buat satu benda kelab yang tidak baik, apa dia sajalah benda-benda tak baik, dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang ikut melakukannya selepas darinya tanpa berkurang sedikit pun dosa-dosa itu. Jadi orang buat, dosa naik atas kepala kita. Online dia panggil. Dosa online, jangan main. Betul-betul bahaya kita nak jadi penganjur-penganjur yang tak baik ni. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Oleh kerana seorang alim mempunyai 2 peranan. Jadi orang alim, dia ada 2 peranan. Yang pertama, meninggalkan dosa. Jangan buat dosa. Yang kedua, menyembunyikannya apabila dia melakukannya. Kalau dia buat, sembunyi, jangan orang tengok, sebab orang akan ikut. Pernah satu masa kita pergi ada majlis kahwin. Tengok-tengok ada si pondan jadi juru makeup. Mak Andan ada sini. Orang panggil Mak Andan, hak ni Mak Andan, bukan Mak Andan. Jadi bila orang tanya dia, apa orang panggil pondan ni? Tuan rumah kata, dia ni baru ni duduk rumah Pak Imam jadi juru makeup anak Pak Imam kahwin. Sudah. Jadi orang kampung tu pergi panggil pondan sebab pondan yang telah mendapat lesen makeup anak Pak Imam. Itu bahaya Pak Imam macam ni. Sini tak ada Pak Imam dah. Jadi masyarakat akan buat. Yang kedua, menyembunyikan dosa bila melakukannya. Sebagaimana setiap dosa yang dilakukan oleh seorang ulama akan digandakan balasannya kerana diikuti oleh orang lain. Demikianlah juga dengan kebaikan dilakukannya apabila ia turut dicontohi dan diamalkan oleh orang lain. Mana adil lah. Kalau kita anjur orang buat baik, suruh solat sunat, orang pun ikut, maka kita boleh pahala. Tapi kalau sebaliknya, kita duk ajar orang, suruh keji orang, suruh maki orang, suruh sumpah orang, jadi anak murid pun ikut, dosa boleh sekali kepak dia. Kerana itu, ulama perlu bersederhana dalam pakaian dan perbelanjaannya. Lebih baik jika dia cenderung kepada sedikit berbelanja, kerana masyarakat awam akan melihat segala perilakunya. Tengok, ustaz berkemah juga baju dia ni. Tak. Dia punya. Jadi orang duk tanya, berapa beli? Pula. Dia hendaklah berwaspada terhadap apa yang mudah menjadi ikutan pada manusia. Oleh itu, jika dia mengambil mudah terhadap tindakannya, mengunjungi raja-raja dan mengumpulkan habuan dunia, sudah tentu manusia akan mengikuti jejak langkahnya. Dengan itu, ia akan menjadi satu dosa ke atasnya. Ini kerana mungkin dia terselamat dari segala bencana ketika berdepan dengan raja-raja tersebut. Tetapi bagaimana dengan pengikutnya? Pengikut dia pula, dia selamat sebab hati kuat. Tapi anak murid dia tak selamat. Mereka semua tidak mengetahui bagaimana dia boleh terselamat. Telah riwayatkan kepada kami suatu kisah berkenaan seorang raja yang suka memaksa rakyatnya memakan daging babi. Pada suatu ketika, seorang alim dibawa menghadapnya. Lalu pengawal raja berkata kepadanya, aku telah menyembelih seekor anak kambing untuk kamu makan. Pengawal dia tipu, dia takut sembelih kambing kamu tu. Aku telah apabila orang alim itu masuk, lalu dihidangkan daging tersebut kepadanya, tetapi dia enggan makannya, dia tak mau makan. Kemudian raja tersebut mengeluarkan perintah bunuh ke atasnya. Pengawal raja itu pun berkata, tidakkah tadi aku telah katakan bahawa ia hanya daging seekor kambing? Makanlah, aku sembelih lah. Aku tipu raja, aku tak bagi kepada tuan daging babi. Lalu si alim berkata apa? Walaupun begitu, tetapi bagaimana nanti pengikut-pengikutku dapat mengetahui hal keadaanku ini? Dia pengikut dia ingat, boleh dah makan daging babinya. Sedang walaupun daging tu juru masak tukar, tapi asasnya hidangan majlis raja ni babi. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan,
kita tengok bagaimana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala diseksa di zaman Khalifah Al-Ma'mun, waktu ulama-ulama lain semua takwil mereka. Quran, Taurat, Zabur, Injil, ini empat ini makhluk. Dia kata tangan dia empat ni, dia tak kata Quran tu. Dia takwil kan, dia kata empat ini makhluk. Empat mana? Empat jari dia ni. Sampai Imam Ahmad, dia tak nak takwil. Dia kata tetap Quran kalamullah. Orang kata Imam Ahmad boleh takwil, orang lain takwil belaka. Imam Ahmad kata beribu orang di padang sedang menunggu apakah yang aku kata. Jadi kalau kita takwil pun orang kata oh Quran itu makhluk. Jadi Imam Ahmad begitu tegas sebagai Imam Ahlus Sunnah, sampai hari ini pun Ahlus Sunnah bercelaru, tak tahu kat mana satu Ahlus Sunnah. Betul tak? Jadi akhir sekali Ahlus Sunnah itulah kumpulan-kumpulan yang mendakwa Ahlus Sunnah ni, mereka mendapat lesen untuk menyesatkan, mengkafirkan dan menjahannamkan orang lain. Itu sajalah. Itu saja yang boleh. Nasallallahu salamah. InsyaAllah tamatlah mukaddimah kita tentang pengenalan tentang dosa-dosa, kategori dosa, bahaya dosa. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, faslun fi syurutit taubah, kita telah bersedia untuk bertaubat. Bersedia ke tidak? InsyaAllah kita akan masuk dalam bab taubat dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.